Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anda seorang pelajar yang bercita-cita memiliki ekonomi yang stabil? Ataupun bercita-cita untuk mengurangkan beban kedua orang tua demi menyimpan buat kewangan dan kegunaan masa hadapan? Maka saya pastikan video ini untuk anda. Tips menjana pendapatan bagi individu yang bergelar pelajar. Sebagai seseorang yang berimpian untuk menjana pendapatan, anda kena bayangkan dahulu bagaimana cara untuk anda mendapatkan uang. Di sini saya tampilkan dua cara. Cara yang pertama iaitu jual barang dan cara yang kedua iaitu act of services. Untuk mereka yang berhasrat untuk menjual barangan ataupun produk, anda perlu memiliki 4 kriteria. Pertama, apa produk yang ingin dijual? Kedua, berapa bilangan produk yang akan dijual? Ketiga, berapa modal yang perlu keluar? Keempat, berapa keuntungan yang anda boleh dapat secara sasaran? Contoh yang saya boleh bagi. Saya ingin menjual minyak wangi. Bilangan minyak wangi itu ialah 6 botol dalam sekotak. Dan saya ingin keluarkan modal iaitu mengikut harga saya beli minyak wangi itu. Contohnya RM12 sebotol. Dan saya akan ambil keuntungan dengan menjual kepada orang ramai RM15 sebotol. Jadi untung saya ialah RM3 dalam penjualan satu botol. Senang saja untuk perkara yang pertama. Idea ringkas inilah yang diperlukan dan perlu kita fikir awal-awal sebelum menjana pendapatan. Itu adalah untuk jual barang. Bagaimana pula untuk act of services? Bagi mereka yang tidak tahu, secara ringkasnya, act of services ini merupakan salah satu cara menjana pendapatan melalui kemahiran, skill ataupun kemampuan yang kita ada. Antara contohnya, jadi MC suatu acara atau majlis, join pertandingan dalam sekolah atau luar sekolah demi mengharumkan nama sekolah, turut serta dalam aktiviti co-curriculum yang melibatkan pengurusan penjualan dan kewangan seperti kios dan koperasi. Keempat, yang melibatkan kemahiran seperti edit poster untuk majlis sekolah atau desain gambar menggunakan Photoshop. Dan jangan sempitkan akal anda kerana banyak lagi aktiviti yang anda boleh lakukan untuk act of services ni. Dan untuk konsep ini, nilai duit yang anda perlukan dan anda perlu keluarkan itu tidak menentu. Begitu juga dengan nilai duit yang anda akan dapatkan. Ianya kerana act of services ini kurang spesifik berbanding dengan jual produk ataupun barangan. Namun bagi saya sebagai seorang pelajar, saya saran agar anda memilih kedua-dua cara ini dalam menjana pendapatan anda. Di dalam proses penjanaan wang, terdapat satu terms yang dipanggil key partners dan key activities. Kita beralih dulu kepada key activities. Key activities yang bermaksud aktiviti-aktiviti yang akan kita lakukan sepanjang proses berjual beli. Contoh yang paling mudah aktiviti yang saya boleh bagi iaitu promoting. Promote ialah salah satu daripada key activities atau secara ringkasnya saya terangkan sebagai keperluan dan aktiviti di dalam berjual beli. Untuk key activities, kita kena bayangkan bahawasanya berniaga ini umpama roda. Pertama sekali, kita akan kumpul modal kita. Dan seterusnya, kita rangka strategi bagaimana cara kita menjual, bagaimana cara kita menyusun kewangan dan sebagainya. Ketiga, kita promote dan keempat, kita jual. Barang habis dan itulah yang terakhir iaitu mendapatkan keuntungan. Dan proses ini akan berulang sekali lagi iaitu bermula daripada mengumpul modal. Maka itulah secara ringkasnya roda di dalam berniaga. Dan kesemua proses tadi dinamakan key activities. Maka saranan saya bagi mereka yang menonton video saya agar bersedia dan perhatikan terlebih dahulu proses anda untuk menjual produk sebelum anda betul-betul start jual produk. Baiklah, kita masuk pula kepada konsep key partners, iaitu sesiapa, sama ada individu ataupun kumpulan yang akan membantu kita sepanjang proses penjualan barang kita. Dalam berniaga ada proses-prosesnya yang tersendiri. Maka bagi menjana pendapatan yang lebih efektif, kita kena sedia dua perkara.
yaitu siapa yang akan menjadi rakan kita di dalam berjual beli. Dan target kita yaitu siapa. Yes, I know, walaupun tips ini untuk pelajar, tapi mari kita berotak sengku terlebih dahulu. Untuk key partners, kita perlu menjadikan rakan-rakan kita ataupun guru untuk promote produk kita, sama ada melalui sosial media, secara mulut ke mulut ataupun bahan cetak. Kita tidak perlu bayar 1 sen pun melalui bantuan ini, dan itulah pentingnya memiliki banyak kontak dan kabel. Untuk target pelanggan pula, bagi pelajar sekolah adalah seperti biasa, iaitu kita boleh target ke semua pihak sekolah, termasuklah pelajar-pelajar, guru ataupun pekerja. Dan ianya bergantung juga dengan produk yang akan kita jual. Bagi mereka yang kesusahan di dalam pengurusan act of services ataupun jual beli, di sini saya akan sarankan anda untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Saya ada beberapa website dan apps yang boleh saya cadangkan. Pertama, Canva. Canva merupakan aplikasi editing yang mudah. Seperti mana jika anda hendak edit poster ataupun hal-hal yang sewaktu dengannya. Aplikasi ini dengan mudah membantu anda dalam urusan desain, editing, dan lebih baik lagi, aplikasi ini menyediakan bahan-bahan grafik untuk proses editing. Kedua, Fast Budget Expense Manager. Aplikasi ini membantu untuk menentukan kadar perbelanjaan dengan cara menjejak kemasukan dan keluaran duit kita, sama ada dalam bentuk cash ataupun medium penyimpan lainnya. Dan bagi saya, apps ni memang wajib di-download bagi anda yang berhasrat untuk berniaga. Anda boleh mengkaji beberapa hal seperti income dan expenses yang berlaku di dalam urusan kewangan anda. Sebegitu juga dengan meramal dan merangkas strategi. Ketiga, Saving Goal, iaitu secara mudahnya aplikasi ini membantu pengguna untuk set target duit yang hendak kita kumpul daripada hasil penjualan ataupun penyimpanan duit atas tujuan-tujuan lain seperti simpanan untuk masa hadapan, simpanan untuk membeli barangan dan lain-lain. Link untuk aplikasi-aplikasi ini saya sudah sediakan di caption, so nanti kalian boleh klik. Bagaimana jikalau anda memiliki apa-apa tips lagi yang anda boleh kongsi, sila kongsikan di ruangan komen di bawah, dan saya harap video ini mampu membantu anda sebagai pelajar di luar sana. Assalamualaikum.